Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Firman Allah, iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Sekiranya kamu terluka dalam peperangan Badar, sekiranya kamu terluka dalam peperangan Uhud, mereka juga terluka dalam peperangan Badar. Demikianlah hari-hari yang Allah tukar gantikan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, supaya Allah mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang Allah panggil untuk menjadi syahid, dan Allah tidak suka kepada mereka yang zalim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, Ustaz Fadli Ibrahim, yang bakal bertanding Ketua Pemuda Negeri pada bulan 10 ini. Jadi kalau menang jadi KP lah, kalau tak menang tak jadi KP lah. InsyaAllah kita akan buat mesyuarat Muktamar Pemuda Negeri 12 Oktober di Indra Sempurna. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Nik Zawawi, Setiausaha Ahli Majlis Syura Ulama PAS, yang berhormat Ustaz Rosli Jabar, Adun Tanjung Lumpur, yang di-Pertua PAS kawasan Kuantan, seluruh jawatan kuasanya, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, saudara-saudara muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bila dengar apa yang disampaikan oleh yang berhormat Tanjung Lumpur tadi, saya rasa lega saya tidak menang bertanding di Parlimen Kuala Kerang. Kalah dengan majoriti 6,200 lebih dengan Ismail Said, pengurusi PTPTN. Jadi saya kalah. Kalau menang rasanya parlimen lagi besarlah daripada Adun. Kita menang dalam keadaan menjadi pembangkang, memanglah sangat rumit, payah, susah. Kita terpaksa berdepan dengan suasana yang sangat menekan dalam keadaan ekonomi yang kurang. Kemudian di Dewan pula Ustaz Rosli sebut tadi, dia berdepan dengan 5 orang ustaz. Saya rasa munasabah dah. Sebab dalam Dewan Pemuda kita lantik dia komando dulu sebagai ketua amal negeri. Jadi biasa duduk bersilat tak ada orang lawan. Kali ini bersilat ada orang lawan. Jadi betul dah Allah bagi menang, duduk dalam dewan. Manalah tahu insya-Allah dengan hujah yang kuat dan bernas yang beliau sampaikan dalam Dewan Undangan Negeri, bertukar 5 orang ustaz ini kembali masuk ke dalam PAS, insya-Allah. Tuan-tuan, tadi disebut kita sudah pun melepasi pilihan raya umum lebih kurang 4 bulan lebih, dan kita telah melihat keputusan yang ada hari ini. Kita tidak berjaya untuk menguasai Putrajaya, walaupun kita turun dengan jentera yang kita rasa kuat. Kalau dulu kita tak berapa naikkan billboard yang besar, kali ini kita habiskan duit yang banyak, duit tuan-tuan sendiri, kita tidak rasuah, duit yang banyak.
kita guna Facebook, kita guna segala kekuatan yang kita ada untuk berdepan, bukan berdepan dengan parti, tetapi berdepan dengan kerajaan Malaysia. Mood ketika itu menampakkan kita menang. Saya pun tak tahu, naik rumah ke rumah, okey, insya-Allah Ustaz, kali ini menang. Tak jumpa lah kata tak menang tu. Kita naik, jumpa yang muda, berjumpa dengan tua. Saya tak pasti di Tanjung Lumpur, tetapi saya bertanding di kawasan yang majoritinya peneroka Felda. Don Jengke yang ditandingi oleh Datuk Tuan 10 peti undi, 9 peti undi Felda. Satu saja peti undi bandar menang kita. Satu peti undi bandar tu. Taufik Felda, kita berdepan dengan isu yang kita cuba timbulkan dengan hutang Feldanya dan sebagainya. Kita nampak seolah-olah memberi kesan kepada orang Melayu muda dan tua untuk memberikan sokongan kepada kita. Ditambah pula kita ada road map ke Putrajaya dan kita letak kita punya panglima perang di Putrajaya. Akhirnya kita mendapat keputusan yang ada hari ini. Kita hilang negeri dan sebagainya. Maka kita sebagai insan, sebagai manusia, kita rasa sedikit kekecewaan itu berlaku dan terluka. Namun jangan jadikan ia sebagai alasan untuk kita berdiam diri, untuk kita senyap tanpa kita mengorak langkah baru untuk kita menang dalam PRU yang ke-14 insya-Allah. Kita kena sedar, walaupun kita menimpa kekecewaan macam itu, tercedera dalam peperangan ini, sebenarnya Barisan Nasional pun mereka juga lebih parah daripada kita. Ya, benar kita tidak boleh menguasai Putrajaya baru-baru ini, tapi dalam masa yang sama mereka juga terkejut dengan keputusan yang tak pernah berlaku dalam sejarah pilihan raya dalam negara kita. Bagaimana mereka menang kerusi, mereka memerintah, tetapi mereka tidak dapat undi popular. Undi popular berpihak kepada Pakatan Rakyat. Ini satu pencapaian yang baik. Walaupun kita tak berjaya, tetapi kita berjaya menambahkan kursi daripada 82 kepada 89. Kita hilang Kedah. Kita disedihkan lagi dengan kehilangan satu mutiara yang sangat berharga, Datuk Seri Azizan. Belum pun baik luka kita dengan kehilangan Kedah, tipis, kurang 2 kursi, namun kita diubat dengan 3 negeri yang kita menang, mengekalkan kemenangan. Pulau Pinang, Kelantan dan Selangor dengan 2/3 majoriti. Sedikit mengembirakan kita. PAS hilang 1 kursi di peringkat parlimen. PKR pun hilang 1 kursi di peringkat parlimen sebagai parti komponen dalam Pakatan Rakyat. Sudah tentu sebagai manusia kita terluka, kita kecewa. Tapi kita diubat dengan bagaimana nasib parti komponen di dalam Barisan Nasional. Parti komponen yang kuat satu ketika dulu, MCA, yang tahun 2008 dia ada 15 kursi. Baru-baru ni dia hilang, tinggal 6 kursi. MIC 2008 hampir terkubur, dia ada 2 kursi. Baru-baru ni tinggal 1 kursi. Hampir lumpuh, sedikit melegakan kita. Saya sebut ini nak bagi ubat saja. Sebab lepas pada pilihan raya tu nampak kita kurang ceramah dan sebagainya. Sekarang kita kena mulakan langkah baru yang lebih agresif
untuk pastikan dalam masa 4 tahun ini kita merancangkan program yang baharu. Saya sebut yang baharu ini sesuatu mesti dibuat untuk kita menang pada PRU yang ke-14. Di Pahang, walaupun tahun 1999 kita tak letakkan matlamat kita untuk menjadi pemerintah dalam negeri Pahang. Di peringkat negeri kita letak bahawa kita akan menjadi pembangkang yang kuat. Alhamdulillah tahun 1999 kita mencapai pencapaian yang sangat baik. Ada 6 wakil rakyat PAS yang kita letak dalam Dewan Undangan Negeri, menggegarkan Dewan Undangan Negeri Pahang. Namun tahun 2004 dan 2008 kita bukan lagi meletakkan matlamat untuk menjadi pembangkang yang kuat, tetapi kita nak memerintah negeri Pahang. Kita dah yakin dengan kemampuan yang kita ada. Namun Allah Maha Tahu, akhirnya 2004 kita tumbang, kita hilang kursi. Tinggal kursi Semantan. 2008 pun macam itu. Kita terluka, kita sedih. Namun alhamdulillah 2013 kita di Pahang ini antara pencapaian yang baik yang kita lakukan, yang pertama ialah kita berjaya mengekalkan 2 kursi Dewan Undangan Negeri dan kita menambah 1 kursi Dun Tanjung Lumpur. Kita harap saudara-saudari yang berada di Dun Tanjung Lumpur ini kena lebih bekerja keras daripada tempat lain. Sebab apa? Kita sudah menang. Mendapatkan kemenangan itu memang susah, tetapi nak jaga kemenangan itu adalah lebih payah. Perlukan sokongan dan dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bila tengok Ustaz Rosli, dia WhatsApp, ni canggih. Dia hantar rumah terbakar, nak cari 3,000. Allah. Yang ni kalau kita harap kepada YB seorang, tak mampu dia. Sebab dia bukan cetak duit. Dia bukan cetak duit. Dia bukan macam wakil rakyat Barisan Nasional yang ada peruntukan 100,000. Barangkali lebih. Dia ada peruntukan. Sebab dia kerajaan, kita pembangkang. Jadi dia perlu kepada sokongan, dokongan, bukan sokong takbir sahaja. Tetapi mestilah pemikiran yang baik kita bagi, pandangan yang baik kita bagi, masa yang ada kita korbankan, tenaga yang ada kita bantu, keuangan yang ada kita sumbangkan untuk menjaga kemenangan di Dun Tanjung Lumpur ini. Sebab masyarakat dia akan tengok apa yang kita boleh buat. Barulah yang berhormat kita, insya-Allah dia rasa dia tidak kerja keseorangan, tetapi bekerja secara kolektif, secara jamaah. Maka jamaah akan lebih kuat, insya-Allah. Kita nak hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat YB kita tak duduk diam. Dan kena ada support kuat. YB Besra, YB sini dan YB Semantan. Ini pencapaian kita. Dan di peringkat parlimen kita di negeri Pahang, ini sejarah pertama kita berjaya melahirkan ahli parlimen di kalangan PAS. Ahli parlimen Temerloh. Walaupun di peringkat awal nak dapatkan kursi Temerloh ini sangat payah. Rupanya payah ni Allah nak bagi kemenangan rupanya. Saya antara yang terlibat dalam pembahagian kursi di negeri Pahang. Memang payah nak dapatkan kursi Temerloh ini. Kita bertemu berkali-kali. Mujur tak angkat kursi ya. Alhamdulillah kita dapat. Rupanya Allah nak bagi kemenangan. Dan kemenangan itu mesti dijaga. Sehingga ada pandangan kata, Ustaz Din,
duduk temeluh lah. Yang tu dia kena fikir 4 kali ya. Kita menang di temeluh. Ini antara pencapaian yang melegakan kita, walaupun kita sedikit terluka dengan kekalahan-kekalahan. Namun kita jangan ingat bahawa mereka juga tidak kecewa dengan kemenangan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua saya nak sebut tentang isu minyak. Semalam ramai juga, rasanya saya tak tahulah sini, yang berbaris di stesen minyak pasal dengar berita minyak nak naik lagi 10 sen. Muju tak naik tuan-tuan, tapi dia nak naik ni. Dia tak naik tu pasal apa? Pasal nak pilihan raya kecil Dun Sungai Limau di Kedah. Tobik berita RON 95 nak naik 10 sen. Bergagah isi, penuh tangki, macamlah tak habis. Satu tangki tu habis. Kita dah bagi tahu dulu, kalau Pakatan Rakyat menang, kita akan turunkan harga minyak daripada RM1.90 sehabis boleh yang kita boleh turunkan, insya-Allah dalam RM1.40 atau RM1.50, mengikut keadaan ekonomi yang ada. Itu janji kita, itu komitmen kita yang kita mampu buat dan boleh buat. Tapi tak tahu, orang Cina barangkali dia yakin, percaya dan memahami kesusahan yang ada, lalu mereka buat perubahan. Tapi orang Melayu ni dia kata kita lebong tu, pelawak, tipu dia kata. Saya lebong mula-mula tak tahu, tapi masa ngaji Rusila tu jadi tahu juga. Lebong ni. Tuan-tuan. Jadi tak tahu orang Melayu nak pilih yang mana. Dia percaya kepada Najib Razak. Dia kata takkanlah Perdana Menteri nak tipu kita. Sebab Perdana Menteri telah buat pengumuman sebelum pembubaran parlimen. Dia mengatakan bahawa minyak takkan naik. Dia sebut minyak takkan naik. 4 bulan lepas pilihan raya minyak naik. Sebulan sebelum pembentangan bajet 2014 naik 20 sen. Orang kampung kata 20 sen je. Naik 20 sen. Tapi orang kampung tidak mengamuk, orang Melayu tidak mengamuk. 20 sen je dia kata. Ini nak naik pula 10 sen. Harus naik. Nak naik. Yang terasa beban siapa? Yang terasa beban ialah mereka yang berpendapatan rendah. Majoriti ramai, rakyat teramai berpendapatan rendah. Kalaulah CEO CIMB tak apalah, gaji dia sehari 27,000 sehari. Menteri tak terkesan, tak terasa dengan kenaikan ini sebab dia mendapat pendapatan wajib sebulan 55,000. Ni yang makan kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, yang ni terasa. Guru kafa yang gaji 500 sebulan, yang ni terasa. Yang berpendapatan rendah, dia akan terasa. Jadi di mana benarnya slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan? Tuan-tuan, sebenarnya yang mengejutkan kita hari ini, dalam keadaan minyak dunia tidak naik, tiba-tiba kenapa minyak kita naik? Sebenarnya bukan minyak naik, subsidi ditarik. Kita kena ingat,
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Jala pernah keluar kenyataan, dan dia telah beri pandangan kepada kabinet yang mengatakan bahawa kita kena jangan manja sangatlah rakyat Malaysia ni ke arah penghapusan subsidi. Dan dia akan buat sikit-sikit. Sekarang RON 95 subsidinya 83 sen. Bila naik 20 sen, makna dia tarik 20 sen. Subsidi yang kerajaan tanggung ialah 63 sen. Banyak lagi 63 tu, kita tarik 10 sen lagi. Dia tarik 10 sen lagi, jadi 53 sen. Siapa yang kena bayar? Kita yang kena bayar. Ke arah penghapusan subsidi itu akan dilaksanakan sikit-sikit oleh kerajaan Malaysia. Kita dah sebut dulu, kalau rakyat nak supaya subsidi kekal, maka pilihlah Pakatan Rakyat. Orang bukan Melayu faham, orang Melayu tak faham. Macam mana nak buat? Saya pun tak kerti lah. Macam mana nak buat orang Melayu ni? Saya pergi jingka 20 kempen, bawa risalah, bukan dia nak baca, dia halau kita. Pakcik tu tua dah. Kata pakcik baca dulu. Tak nak, tipu-tipu. Keluar. Oi, mujuk dia pegang parang, kita pun tak berani. Ini mentaliti orang Melayu yang saya sebut tadi. Kita sebagai pendukung perjuangan Islam PAS kena fikirkan sesuatu. Dalam keadaan barang sudah naik, tiba-tiba dia naikkan harga minyak, yang ini sangat menekan kehidupan rakyat. Kenapa kita boleh berlembut dengan bukan rakyat Malaysia? Maksud saya Singapura. Singapura beli air kita lama mana dah? Sejak tahun 1961 perjanjian pertama, 1962 perjanjian kedua. Sebahagian kita tak lahir lagi. 1961 perjanjian lama mana? 50 tahun. Malaysia, Johor kena membekalkan kepada Singapura 350 juta galen sehari dengan bayaran 1000 galen 3 sen. Sampai sekarang tak naik-naik pun. 1000 galen 3 sen. Perjanjian pertama ini akan tamat pada 2011. Singapura tak nak lanjutkan perjanjian itu, sebab dia ada perjanjian yang kedua, dibuat tahun 1962. Selama 99 tahun akan tamat bila? 2061. 2061 ni ada lagi kita ni. Sama ada mati atau kiamat. Wallahu a'lam. 2061 baru tamat. Harga berapa? 3 sen. 1000 galen. Kena bekalkan setiap hari 250 juta galen. Kerajaan Johor jual ke Singapura 1000 galen 3 sen. Singapura proses bagi jadi air bersih, dia jual balik kepada kerajaan Johor 1000 galen 50 sen. Cerdik tak Singapura? 1000 galen 50 sen. Dan kerajaan Johor dia bekalkan Singapura bagi air bersih kepada kerajaan Johor. Sehari banyak mana? 33 juta galen sehari. Dengan harga 50 sen 1 galen. Sebab tu Singapura makin maju, kita makin merudum. Buktinya nilai mata wang Malaysia makin jatuh. Tuan-tuan, 1965 nilai mata wang Malaysia dengan nilai mata wang Singapura dan Brunei sama. RM RM1 kita sama dengan RM $1 Singapura dan Brunei. Suatu ketika dulu Singapura dan Brunei meninggalkan kita. Begitu ke depan kita melayang Pulau Batu Putih kerana ketidakcerdikan kita berdebat dengan Singapura. Dia pergi ke depan lagi sehingga meninggalkan kita.
RM RM2.52 sama dengan $1. Kata pakar ekonomi akan berlanjutan selama 6 bulan. Dan kemungkinan besar nilai mata wang negara makin jatuh, dia akan bawa kepada RM RM3 $1. Rakyat Singapura gembiralah. Dia kata, ini berita mengembirakan kami. Hari Raya Haji sudah dekat, kami boleh shopping di Johor. Bayang duit dia mahal, dia bayar 3 sen 1,000 gallon air kita. Tuan-tuan, kita duit mahal, belanja di negara yang duit kecil, seronok. Saya duduk Pakistan 10 tahun. Dah lah dengan Haslin Bollywood tu di Karachi dulu. Dah lah dengan dia. Cuma dia tu lekat Ustaz Bollywood. Saya tak lekat lah, pasal jarang cakap Hindustan. Tuan-tuan, duit Malaysia mahal pada duit Pakistan. Waktu tu RM RM1 kita RM15 Pakistan. RM100 kita 1,500 duit Pakistan. RM RM1 ni boleh dapat apa? Capati 2, ataupun prata, roti canai 2, gulai kambing semangkuk, kemudian dut pati, susu hak pati dia tu, kenyang dah. RM1 kita pergi Afghanistan, lagi murah duit dia daripada Pakistan. Saya sampai Jalalabad, pergi dengan Ustaz Nik Abdul waktu tu, melawat Universiti Jalalabad yang kena bom. Kita masuk makan kedai, makan sudah makan, dia kata 15,000. Oh, sudah makan 15,000 rupiah. Berapa kita ya, berapa ringgit ya. Jadi bila duit kita mahal, seronok. Macam itu yang berlaku di Singapura. Dia makin maju dan kita makin merudum. Jadi takkanlah kita sebut kepada orang Melayu, takkanlah kita nak bagi lagi pemerintahan kepada mereka yang tidak berjaya untuk mengurus tadbir negara kita. Sedangkan Allah meletakkan garis panduan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk kamu upah, bayar gaji, antara syaratnya mesti qawi, mesti kuat, pandai, cerdik, cekap dan amanah. Tapi orang Melayu dia tak kira itu. Dia kira asal bagi sesuatu kepada dia, maka dia pilih. Yang menerima implikasinya siapa? Negara dan rakyat. Ini ada satu lagi yang membimbangkan kita. Apa dia? Ni Barack Obama nak datang Malaysia 11 Oktober ni. Kita bimbang sebab apa? Sebab kerajaan banyak berahsia dalam berbincang dan dalam memutuskan sesuatu keputusan yang membabitkan negara dan rakyat. Apa guna sidang parlimen? Apa guna sidang rakyat? Kita hantar wakil parlimen kita untuk menggubal dasar yang dibincangkan dalam parlimen. Itu tujuannya. Pembangkang berganding bahu dengan kerajaan untuk memacu ekonomi negara. Tapi bila dibincang, tak didedahkan dalam parlimen, ini yang menjadi tanda tanya. Bila Barack Obama nak datang pula 11 Oktober ni, lagi merunsingkan kita dengan perjanjian TPPA. Malam ni ada pelancaran di Balok. Pelancaran TPPA. Kita pun fikir, orang kampung fikir TPPA ni pun apa? Pakar ekonomi pun tak berapa ulas. Adalah yang ulas. Tak berapa ulas. Sebab apa? Dia dibincangkan secara rahsia. Kita tahulah sikit-sikit. Adalah yang melahirkan kebimbangan. Perjanjian perkongsian Trans-Pasifik. Kongsi meniaga lah mudah. Yang melibatkan beberapa buah negara. Amerika Syarikat, New Zealand, Australia, Mexico,
Vietnam, Chile, Malaysia, Singapura. Ini perjanjian perkongsian yang kita runsingkan, apa yang dilahirkan oleh beberapa orang, antaranya pakar ekonomi dan bukan pakar ekonomi. Dia minta supaya kerajaan dedahkan perjanjian ini dan bincangkan dalam parlimen supaya rakyat tahu. Kita bimbang, takut jadi macam air itulah. Bincang, Singapura juga untung. Perjanjian dengan konsesi apa ni, tol. Bincang, dia juga dapat untung. Padahal kerajaan punya, tanah kerajaan punya. Kita minta supaya buat perbincangan dan penilaian semula dengan penjana tenaga bebas PPP, supaya banyak sangat 19 bilion subsidi boleh bagi kepada syarikat besar. Takkanlah 4 bilion kita tarik tak boleh bagi kepada rakyat. Yang ni yang dibuat oleh kerajaan hari ini banyak berahsia, termasuk TPPA ni. Pakar ekonomi mengatakan, kalaulah kerajaan menandatangani, setuju dengan TPPA ni, ni Barack Obama nak mari ni pengunjing. Kalau setuju, antara kesannya yang dibahaskan ialah, yang pertama ialah pihak asing akan berpeluang memonopoli perolehan kerajaan di pasaran di Malaysia tanpa kawalan. Seperti harga ubat yang hari ini kita boleh beli murah, esok kalau syarikat dah ditandatangani, hanya satu syarikat dia boleh mengedar ubat di Malaysia, maka dia akan dijual dengan harga mahal. Saya sebut ni antara pengalaman saya meniaga lah. Dulu tuan-tuan ingatlah barakah hijau tu, Habbatus Sauda, yang datang daripada Mesir. Pelajar kita balik Mesir bawa balik, dulu mudah sangat dapat. Orang jual RM4, RM3, orang tolak di Chowkit jalan kat Raja Laut tu, orang tolak dalam RM3 ya. Sekarang tak dapat. Sekarang dia masuk iklan TV jual RM14.90. Kenapa? Dia dikuasai oleh satu syarikat. Satu syarikat Parmaniaga. Dia pergi bincang dengan syarikat di Iskandariah Mesir, masuk Malaysia hanya melalui dia. Jadi harga melambung. Kita pengedar-pengedar kecil ni mati, tak boleh jual. Itu example, contoh saja. Jadi itu yang akan berlaku. Yang kedua, syarikat gergasi daripada luar bebas berniaga di negara kita. Siapa kita nak bersaing dengan Amerika Syarikat dari sudut ekonomi? Syarikat besar dia boleh masuk. Saya nak sebut, tuan-tuan duk Kuantan mungkin biasa dengan China. Saya di Bandar Pusat Jengka, dia panggil Pekan Melayu. Bila naik bangunan baru, katanya China nak masuk, China motor nak masuk. Orang Melayu buat demonstrasi. Tak benar China masuk, ini kawasan Melayu, tanpa dia sedari bahawa tanah di situ ialah freehold. Siapa-siapa boleh datang berniaga. Siapa yang buat undang-undang itu? Yang buat undang-undang itu Menteri Besar Pahang. Dia yang sign. Sekarang China masuk. Bila China masuk, kalau dulu sewa paling tinggi 2,000, sekarang dah meningkat ke 4,000, 5,000. Yang paling merunsingkan masyarakat Melayu yang berniaga di Bandar Pusat hari ini ialah Maidin pula nak masuk. Lagi pening. Katanya Maidin pula nak masuk di Bandar Pusat. Maidin sekarang pula, dia bukan masuk macam Maidin Kuantan tu. Dia akan masuk macam Maidin Terengganu. Dia akan masuk macam Maidin di Subang Jaya. Dia akan masuk sebagai supermarket, hypermarket, pasar raya besar. Ada segala-galanya. Dalam tu peniaga-peniaga Melayu mati. Itu contoh yang kecil. Tuan-tuan bayang kalau syarikat gergasi daripada Amerika Syarikat datang bersaing dengan syarikat kecil di Malaysia, mati.
pasti perniagaan rakyat Malaysia. Yang ketiga, kerajaan boleh disaman. Syarikat luar yang berniaga dalam negara kita ini, sekiranya undang-undang dalam negara kita ini menghalang perniagaan dia, menjejaskan perniagaan dia boleh saman kerajaan Malaysia. Sebagai contoh yang pernah berlaku kepada negara Ecuador, dia antara negara yang menandatangani FTA, perniagaan perdagangan bebas. Betulan ada satu syarikat yang tumpah minyaknya di kawasan hutan Amazon yang merugikan syarikat tersebut tapi mencemarkan alam hutan di kawasan Amazon. Kerajaan marah, kerajaan nak saman syarikat tersebut. Syarikat tak nak bayar, syarikat bawa ke sini di mahkamah. Bicara di mahkamah Washington. Bicara di mahkamah, akhirnya mahkamah memutuskan kerajaan Ecuador yang kena bayar 80 juta kepada syarikat tersebut. Ini nasib yang mungkin akan diterima oleh kerajaan Malaysia sekiranya perjanjian TPPA ini ditandatangani tanpa kajian mendalam dibuat. Kerajaan ni kita tahu dah perangai dia. Dia tak kaji, dia buat dulu nak tengok apa jadi. Tengok PPSMI lah. Dia buat dulu apa jadi. Tengok hari Sabtu tak boleh guna plastik. Sekarang tak ada dah. Dia buat dulu. Dia nak tengok, jadi eksperimen dulu. Dia tengok, dia mangsakan rakyat dulu. Tengok dah negatif, baru dia tarik balik. AES, apa semualah. Ini perangai kerajaan Barisan Nasional. Yang jadi pemimpin dalam Barisan Nasional pula, dia kira jawatan itu sebagai platform untuk mendapatkan duit. Sebab itu mereka berebut untuk mendapatkan jawatan dalam UMNO. Ini yang berlaku. Dan didedahkan yang paling menggerunkan kita ialah kalau perjanjian TPPA ini ditandatangani, maka kuasa menentukan halal haram sesuatu produk yang sekarang ini dikuasai oleh JAKIM, yang ni pun tak ada nanti. JAKIM tak berhak dah, katanya tak berhak dah untuk menentukan halal haram. Tuan-tuan, produk datang daripada luar negara. Kita sekarang daging kambing tak cukup. Kita import daripada mana? Daripada Australia, daripada New Zealand. Nak mengesahkan betul ke daging kambing ni? Kan ada daging kambing tiruan sekarang ni. Yang mengesahkan ialah JAKIM. Kita bila tengok halal JAKIM ada, kita pun kira okeylah, makan lah. Jadi didedahkan, Cikgu Azmi baru ni didedahkan, dia kata JAKIM pun nanti takkan ada kuasa untuk menentukan produk daripada luar negara halal atau haram. Kenapa? Kerana dia membabitkan rahsia sesebuah syarikat. Ini perjanjian dalam TPPA. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat apa keputusan yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan yang membabitkan dengan kepentingan awam mestilah didedahkan dan paling kurang pun dibincangkan dalam parlimen supaya ahli parlimen dapat memberikan pandangan. Akhir sekali tuan-tuan, marilah kita bersatu tenaga, kuatkan semula semangat kita, yakinlah bahawa kita mesti tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Kalau tidak, dari sudut ekonomi, dari sudut agama, memanglah dia memang tak nak kepada menjaga agama ni. Yang tu Ustaz Datuk Ni Zawawi akan bahaslah. Dari sudut ekonomi tuan-tuan, yang menjadi kebimbangan oleh pakar-pakar ekonomi dan hampir menjadi kenyataan. Institut Kajian Ekonomi Negara mengatakan bahawa
Kalau dengan konsep yang digunakan oleh Najib hari ini, cara dia mentadbir terlalu boros. Yang dijangkakan oleh pakar ekonomi kata, maknanya 2019 ni hutang negara akan mencecah 1.3 trilion. Kita jangan jadi Amerika. Amerika negara maju yang paling banyak buat hutang, 43 trilion. Kita jangan jadi macam dia. Kita nak jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang tu yang pas, hasratkan, itu yang kita nak bawa. Hari ini belum pun sampai 2016. Kita baca dulu, pakar ekonomi kata 2016 hutang negara akan mencecah 780 bilion. Tetapi hari ini hutang negara sudah pun mencecah 600 bilion lebih kurang. Itu keadaannya. Jadi tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah buka pintu hati rakyat dalam negara kita, khususnya orang Melayu, supaya mereka sedar mereka tidak boleh lagi memberikan amanah yang besar ini kepada UMNO khususnya dan Barisan Nasional UMNO. Saya rasa sekadar itu ucapan saya. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.